Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita menggunakan kitab Ihfazillah Yahfazkah pada muka surat yang ke-13. Saya bertanya kepada malam, apakah dirimu mengandungi rahsia yang penuh dengan perbincangan dan rahsia-rahsia alam? Dia menjawab, saya tidak menemukan perbincangan seperti perbincangan antara sesama kekasih pada waktu-waktu sahur, yakni sebelum waktu masuk subuh. Ini satu syair. Penulis syair berkata, aku berbicara dengan malam. Pada waktu malam, apakah rahsia perbincangan yang paling hebat sekali, yang membincangkan rahsia-rahsia alam? Maka malam menjawab, tidak ada perbincangan yang lebih baik, tidak ada perbincangan yang lebih dicintai melainkan perbincangan sesama kekasih pada waktu sahur. Orang yang bangun sembahyang malam, orang yang bangun bertahajud membaca Quran, meminta ampun kepada Allah seperti yang disebut di dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa mempergunakan waktu malam untuk berinteraksi dengan Al-Quran, sementara kita pula sangat sedikit daripada kitaan, sedikit sangat daripada kita yang bangun untuk berinteraksi dengan Al-Quran, menghampirkan diri dengan Al-Quran, berbicara dengan Al-Quran, membaca dengan lazatnya Al-Quran. Ada orang yang bila tengok aja Quran rasa tak seronok, bila tengok saja, mendengar saja bacaan Quran rasa lemah dan rimah. Tetapi bagi orang yang beriman, bila dengar Al-Quran dibaca, bila tengok ayat Quran, bila dengar saja ayat Quran dihuraikan, dia merasa suatu kelazatan, jiwa dia merasa satu ketenangan. Satu hari sepupu Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di antara kanak-kanak yang paling awal masuk Islam selain daripada Ali bin Abi Talib, adalah Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah, pada suatu malam saya menginap di rumah ibu saudaraku Maimunah. Setelah selesai melaksanakan solat Isya, Rasulullah SAW tiba dan masuk ke dalam rumah, sementara saya masih terkulai di atas katil. Masa ni dia masih budak lagi. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah anak kecil ini sudah tidur? Sebenarnya Abdullah bin Abbas hanya pura-pura tidur, sebenarnya dia belum tidur. Maimunah berkata, ya, dia sudah tidur. Maka Rasulullah pun menghampiri tempat tidurnya dan menyebut nama Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, kemudian dia pun tidur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sehingga saya mendengar suara dengkurannya, yaitu suara yang keluar daripada orang yang tertidur dengan nyenyak sekali. Abdullah bin Abbas nak tengok cara Nabi ni tidur lagu mana, macam mana Nabi ni tidur. Kata Abdullah, aku lihat ketika Nabi nak tidur, Nabi menyebut nama Allah, kemudian Nabi berdoa, kemudian Nabi tertidur. Dan Nabi tidur tu dengan keadaan nyenyak sekali, sehinggalah ditunggunya sampai bila Rasulullah ni nak bangun, nak tengok macam mana cara Nabi tidur, sampailah cara Nabi bangkit. Kata Abdullah bin Abbas, bila Nabi bangun, Nabi mengelap kesan tidur daripada kedua-dua matanya. Sementara itu Nabi membaca daripada surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan
wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Itulah ayat yang dibaca tiap-tiap kali Nabi bangun daripada tidur. Nabi lap aja mata, Nabi genyih aja mata dia, Nabi baca inna fi khalqis sama sampailah rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar, surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inilah yang dikatakan kecintaan seorang sahabat kepada Rasulullah dan kecintaan seorang rasul kepada Al-Quran. Tidur pun dengan Al-Quran, bangkit pagi besok pun dengan Quran. Dan sahabat Nabi yang cinta kepada Nabi pula nak tengok apa Nabi buat, macam mana Nabi tidur, apa juga kehidupan Nabi ni, kalau boleh nak tiru belakang. Ini yang kata cinta dan sayang. Bila kita cinta dan sayang, apa benda yang kita nak buat, kita akan ikut orang yang kita sayang dan orang yang kita cinta. Sekarang ni kita mengaku dan kita mendakwa bahawa Rasulullah adalah kecintaan kita. Setakat mana pengakuan itu kita buat dalam kehidupan kita sehari-harian? Rasulullah tidak pernah berenggang dengan Al-Quran tiap-tiap hari. Kita mengaku cinta pada Rasulullah, di mana Quran dalam hidup kita? Berapa banyak radio yang dipasang dalam kereta memainkan lagu-lagu Quran? Dalam rumah kita berapa banyak Quran dibaca? Dalam sehari kita berapa banyak ayat Quran yang kita habiskan? Nabi Muhammad hidup dengan Quran, jiwanya Quran, makanannya Quran, peradabannya Quran, hukumnya daripada hukum Quran. Barulah kita boleh mengaku bahawa kita ni cinta pada Rasulullah. Tapi kehidupan kita hari ini daripada peringkat rendah sampai peringkat yang tertinggi jauh daripada Quran. Tak mencerminkan langsung hidup bersandarkan Quran. Walaupun kita mengaku kita membaca Al-Quran pagi dan petang, tetapi kalau cara hidup kita tak nampak kesan daripada baca Quran, maknanya bacaan saja tak sampai ke dalam hati. Benda ni saya dah sebut semalam di surah Kemensah. Bacaan yang hanya baca di kerongkong tapi tak turun sampai ke hati. Bacaan yang hanya datang daripada perut tapi tak naik sampai ke hati. Sebab itu dia boleh sebut saya baca pagi dan petang, tapi jauh cara hidup dia daripada jalan agama. Sebab bacaan saja mungkin sudah jadi rutin sejak daripada kecil. Kamu hanya baca, kamu perlu khatam saja, tapi kamu tak perlu amalkan Quran. Maka dia baca dan dia khatamlah saja, tidak diambil intipati daripada Al-Quran. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan bacaannya dengan 10 ayat. Rujuk dalam hadis Bukhari jilid 99 nombor 992 sampailah pada 4572. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dah baca ayat Quran tadi, Nabi bangun, Nabi keluar daripada rumah, lalu Nabi berjumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang membawa air di dalam baldi serta meletakkannya di sebelah pintu tempat Nabi masuk dalam bilik air tadi. Bila Nabi keluar, dia tengoknya Abdullah bin Abbas dah bangun dah. Bukan setakat bangun, diletaknya air pula dekat bilik air Nabi ni. Maka tak kala Nabi SAW kembali semula ke rumah dan melihat air tersebut, Nabi bertanya, siapakah yang meletakkan air ini untuk saya? Nabi tak tahu yang Abdullah